Okay, tuan-puan sekalian, sekarang saya nak menjawab kepada isu kontroversi tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, pertemuan dalam video, ada orang keluarkan gambar, ada orang keluarkan video. Pertemuan saya dengan encik suami dengan Maula Amin pada tahun 2021 ataupun 2022. Saya tak ingat, 2022 itu lebih saya yakin. Tapi yang pasti pertemuan itu adalah berlaku 2 tahun yang lepas. Bukan pertemuan yang baru, bukan pertemuan yang terkini. Okey, harap jelas, itu poin pertama. Pertemuan tersebut berlaku pada tahun 2022, maksudnya dalam 2 tahun yang lepas. Bukan yang terbaru, bukan terkini. Poin yang kedua, pertemuan tersebut berlaku tidak dirancang, tidak diaturkan. Tidak dirancang, tidak diaturkan. Bagaimana ia berlaku? Ketika itu, Maula Amin berada di airport. Dan ketika itu, kami juga ada urusan di sana. Lalu ada seorang sahabat ini yang sangat beria-ia supaya kami alang-alang dah berada di airport berjumpa dengan Maula Amin. Jadi, ketika itu secara jujurnya saya tidak mengikuti Maula dan saya tidak tahu siapa beliau. Dan ketika itu saya tak ingat, kita pun sedang sibuk dengan banyak perkara. Tetapi kerana saya tidak sampai hati untuk menolak ajakan bersungguh daripada sahabat ni, dan tak sampai hati untuk macam mana kita raikan kawan, kita raikan sahabat, jomlah ustazah, ustaz, jomlah bersungguh-sungguh beria-ia, maka kita pun macam tak sampai hati lah kan. Kita pun ada urusan, sebenarnya kita ada urusan lah, lalu airport ada urusan sekian-sekian. Ketika itu tuan-puan sekalian, saya tanpa berfikir panjang meraihkan ajakan yang bersungguh-sungguh daripada sahabat ni. Subhanallah, saya pun pergilah berjumpa secara ringkas. Jumpa begitu saja. Subhanallah. Dan ketika itu Maula belum ada apa-apa kontroversi ataupun cerita apa-apa. Mungkin masa tu dia baru sampai ke Malaysia. Subhanallah. Itu saja pertemuan dan tidak ada perbualan apa-apa. Sekadar okey, jumpa sekian. Lepas tu biasalah Maula akan mendoakan mungkin 1 minit kot pertemuan tersebut, ataupun tak sampai 1 minit. Encik suami ya, Ustaz kan, pertemuan tersebut Ustaz boleh datang sama dengan, boleh duduk sama. Masya Allah, Encik suami kita jemput sama. Encik suami pun boleh cerita sikit situasi tersebut. Okey, maka itu poin yang kedua, iaitu tidak dirancang dan tidak diaturkan. Poin yang ketiga ialah selepas itu saya tidak pernah berkongsi gambar ataupun video di mana-mana media sosial saya, walaupun sekali. Dan kami tidak tahu siapa yang mengambil gambar dan siapa yang merakam dan siapa yang menularkan. Dari sudut peribadi saya, kerana saya tidak mengenali beliau dan saya tidak tahu latar belakang beliau, ketika itu saya mengambil tindakan, saya tak share di mana-mana media sosial saya. Cubalah cari. Itu poin yang ketiga. Saya tak pernah berkongsi gambar ataupun tidak pernah berkongsi video tersebut. Tu poin yang ketiga. Poin yang keempat pula, saya juga tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan sekalipun. Cuba cari, cuba korek live saya yang 2 tahun lepas ke, tidak pernah kenyataan yang membenarkan ataupun menafikan, menyokong ataupun sebaliknya. Tidak pernah mengeluarkan apa-apa pernyataan berkaitan dengan Maula. Okey, itu poin yang keempat ya. Dan poin yang terakhir ialah apakah pendirian saya sehingga hari ini tentang Maula. Sebab ada ustazah, apa pendirian ustazah, apa pandangan ustazah, orang duduk turun-turun ni, orang duduk sekian-sekian ni. Soalannya, pertemuan itu saya memberikan endorsement. Okey, soalannya Ustazah Asma pun meraihkan, Ustazah Asma pun ayat-ayat Ustazah Asma pun mengakui. Padahal saya tak pernah buat perakuan apa-apa. Pendirian saya ialah saya tidak
memberikan apa-apa. Saya tidak boleh memberikan apa-apa pandangan ataupun pendirian kerana ia masih lagi di dalam penilaian ataupun kita sebut siasatan pihak berwajib. Jadi daripada dulu sampai hari ini, kalau orang tanya berdepan ke, orang tanya PM ke, orang tanya, saya kata tunggu penyataan pihak yang berautoriti. Itu yang terbaik. Sebab saya bimbang, sekiranya kita gairah dan kita menafikan, kita membangkang sekiranya ada kebenaran. Dan saya juga bimbang sekiranya kita terlalu taksub sehingga kita memuliakan secara berlebihan, kan, bertabarruk secara yang tidak sepatutnya. Saya bimbang sekiranya ia tidak bertepatan dengan yang sepatutnya. Jadi tuan-puan sekalian, itulah penjelasan ataupun pendirian terkini, terbaru, yang sebenar-benar daripada awal mula kontroversi isu dibangkitkan sehingga hari ini. Siapa yang tanya depan pun saya tak ada beri jawapan betul ataupun bukan. Tak, saya tak akan beri jawapan tu. Walaupun staf tanya ke, orang terdekat tanya, saya akan jawab wallahu alam. Saya tak berani nak menafikan ataupun mengiyakan. Dan saya kira itulah yang paling selamat untuk kita umat Islam yang masih belum dapat jawapan daripada badan yang berautoriti. Betul atau tidak? Kita ada badan berautoriti banyak. Kita ada JAKIM, kita ada Jabatan Agama Islam, kita ada Jabatan Mufti, kita ada Majlis Agama. Maka pihak-pihak ini, saya percaya apabila timbul isu yang panas sejuk yang berpanjangan ni, mereka sudah tentu sedang melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaiknya. Jadi bagi kita orang awam, tak perlu sampai menghina, mencaci, mempeli, mempelekehkan, mentertawakan sesama sendiri. Tak perlu sampai sesama sendiri, sampai menjatuhkan kufur lah, sampai berat sangat. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila saya tengok saya ditroll dengan sangat teruk, sangat dahsyat, Astaghfirullahalazim. Saya tak sedih saya dihina. Saya sedih orang yang menghina. Betul, ada beza ya. Saya kadang sedih, rasa sedih tu bukan sedih saya dikutuk, dicaci, dimaki, dihina, ditroll. Saya sedih pelaku-pelaku ni. Saya rasa macam kesiannya dia orang ni. Mereka tak tahu apa yang mereka cakap. Saya maafkan. Saya sebut macam ni, ya Allah, aku maafkan apa yang mereka buat ni. Memburuk-burukkan, memberi persepsi nak bunuh karakter ni. Ya Allah, sebab mereka tak tahu yang sebenar. Saya anggap mereka tak tahu. Walaupun mungkin mereka tahu, mereka sengaja, tak apa. Senang maafkan je. Ya Allah, aku maafkan ya Allah. Mereka ni, mereka tak tahu. Mereka tak tahu cerita sebenar, tak tahu apa yang berlaku. Sebab tu mereka buat macam tu. Ya Allah, maafkanlah mereka. Saya bukan bagus sampai sekian. Saya ikut apa yang Nabi buat ketika Nabi dibaling batu oleh penduduk Taif. Lalu Nabi pun berdoa, ya Allah, ampuni mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu, ya Allah. Ampuni mereka. Sesungguhnya mereka tak tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perkatakan. Jadi kalau Nabi yang sempurna, kita yang hina, yang memang hina pun kita ni. Bukan tunggu orang hina baru kita hina. Memang kita hina pun. Sebenarnya bukan tunggu orang caci, kita baru maksudnya kita ni, kita memang Allahu Akbar. Cuma Allah tutup aib saja. So bila kita rasa kita layak dihina, dicaci, dimaki, kita boleh terima tuan-puan sekalian caci, hina, maki manusia. Yang kita paling takut, kita dihina oleh Allah. Itu yang paling kita takut. Kita dimaki dan dimurkai oleh Allah. Itu paling kita takut. Subhanallah. Jadi saya ulang lagi sekali, 5 poin penting. Dan saya harap sangat, berhentilah duduk turul-turul, berhentilah duduk fitnah, berhentilah duduk menggunakan video tersebut, gambar tersebut untuk memberikan pelbagai persepsi yang buruk. Saya kadang bayangkan orang bukan Islam tengok, apa pandangan bukan Islam, sesama Islam teruk sangatlah, saling menghina, menjatuh, memeli, mempelekeh, mentertawakan. Dahsyat sangat. Astaghfirullahalazim, dahsyat sangat. Okey, subhanallah. Apa poinnya? Yang pertama, pertemuan tersebut telah lama berlaku.
2 tahun yang lepas, bukan yang terkini. Yang kedua, pertemuan tersebut tidak diaturkan, tidak dirancang. Okey, dengan penjelasan detail tadi. Pertemuan tersebut dengan Maula tu adalah atas permintaan seorang kawan sahabat ni yang beria-ria kebetulannya Maula tu berada di airport dan kami juga ada urusan. Lalu di situ. Jadi, kami pun meraihkan permintaan dan kadang-kadang kami tidak kenal, tak tahu betul-betul. Macam kita raih. Biasa kan kita raihkan, mai jumpa Ustaz ni, kita pun raih. Poin yang ketiga, kami tidak tahu siapa yang menularkan, siapa ambil rakam video dan siapa yang ambil gambar. Poin yang keempat, saya sendiri tidak pernah berkongsi di mana-mana media sosial saya gambar ke video bersama dengan beliau. Poin yang kelima, kami tidak pernah, saya sendirilah saya, tak pernah keluarkan apa-apa kenyataan sokongan ataupun penafian. Dan poin yang ke-6 yang terakhir adalah pendirian saya. Sehingga hari ini, jawapan saya wallahu alam. Sebab masih menunggu pihak yang berautoriti mengeluarkan secara rasmi tentang hal duduk perkara ini. Kita cuba tengok juga penyelesaian pada sini, belah sini, belah sini. Kita tengok belaka. Akhirnya kita tengok, sebelah sini kuat juga. Sebelah sini kuat juga. Yang ni pun ada hujah, ni pun ada hujah. Jadi dalam keadaan begini, lebih baik wallahu alam. Kita tunggu. Subhanallah. Supaya kita menjadi orang yang sederhana. Tidak tersalah, berlebihan, menghina, memaki, mencerca, mentertawakan. Ataupun tetap sederhana, kita bimbang kita tersalah, terlebih memuliakan, mengagungkan. Mengambil istilah-istilah tabaruk bukan pada tempatnya. Wallahu a'lam. Jadi boleh terima tak penjelasan saya? Jelas atau tidak? Harap jelas. Harap tak diputar belik lagi ya. Masya Allah. Nak buat siasatan? Nak buat laporan? Nak buat apa? Silakan. Itulah hakikat yang sebenar. Hakikat yang sebenar. Allahu Akbar. Silakan Encik Suami. Apa-apa tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya lihat kepenatan Ustazah menghadapi isu demi isu daripada minggu lepas, berminggu-minggu sebenarnya. Saya nampak tu kepenatan dan keletihan. 2 bulan dah. 2 bulan dah. Jadi kita melihat kita satu pasangan yang saling memerlukan, saling menyokong antara satu sama lain, saling menguatkan. Jadi ketika satu lemah, yang satu lagi akan menguatkan. Itulah peranan di antara suami isteri. Dia tidak boleh bila lemah, kedua-duanya terus lemah. Sebab ramai orang memerlukan kita. Kita diperlukan oleh anak-anak, kita diperlukan oleh kedua ibu bapa kita, kita diperlukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat pun memerlukan Ustazah dan juga untuk terus menyampaikanlah. Sebab ramai sebenarnya terlihat bila dalam keadaan macam tu, ramai yang tampil memberi sokongan, ramai yang memberikan kekuatan kepada Ustazah dengan nasihat dan kata-kata yang hebatlah. Dalam tidak sedar betapa kita ramai yang menyokong yang tanpa senyap sebelum ni, dengan senyap sebelum ni. Tetapi bila ada isu, ramai yang menyokong dengan update status dan juga menyokonglah, memberi sokongan, like dan sebagainya kan. Berkongsi tulisan-tulisan yang memberi motivasi kepada Ustazah. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan isu ini, kita lihat dalam dua, dia tidak lari Ustaz. Dia bukan kita saja yang terkena, terkesan. Hampir, kita kata hampir semua kata yang bergelar ustaz, ustazah. Saya ni bukan ustaz. Jadi kita lihat pertembungan, bila pertembungan berlaku, dua pemikiran berbeza, dua-dua pihak kena kecam. Dan di sana kita melihat kesan kecaman tu, dia mengeluarkan individu ataupun watak-watak karakter yang sangat menakutkan. Dengan panggilan macam kepada Ustazah, dia tak panggil Ustazah Semak, dia panggil Tajah Semak. Semak. Saya pun rasa sebagai suami membaca kan terkesan jugalah. Tapi lelaki ni dia kesannya lain pada wanita. Kemudian dia tak panggil Ustazah. Dia panggil nama je, panggil nama. Kemudian dipanggil dengan panggilan-panggilan yang kesat. Saya baca ni kenapa? Di mana tahap pemikiran dia orang? Di mana batas pahala dan dosa mereka? Di mana rasa bersalah tu, rasa malu tu? Sebab benda tu dibaca
Dan bila kita balik, kita tengok profil masing-masing, dia pun update status share ceramah agama juga. Tetapi bila dalam bab ni, dia mengeluarkan watak sebenar dan dibaca oleh isteri dia, dibaca oleh suami dia, dibaca anak-anak dia komen tersebut. Kalau mereka ada friend kan, dia boleh baca komen. Jadi di mana rasa malu, rasa seorang pemimpin kepada keluarga dia tu. Jadi kita rasa ini satu benda yang sangat dahsyat berlaku dalam masyarakat kita lah. Sebab isu ni sendiri pun saya lihat ramai yang menjadikan bahan hiburan dan bahan berita, portal-portal berita pun dahsyat, melemparkan fitnah. Bagi saya fitnah, sebab dia mengatakan tentang ikhtilat kan, tak menjaga batasan ketika itu kan. Jadi saya rasa benda tu benda yang kita kata tak terkawal sangat-sangat, dan bukan kita sengaja membuatnya, bukan kita pergi sengaja, tapi kita memang dah jaga betul. Dan ketika mana ada seorang lelaki dalam gambar tu, kalau yang seorang ini, kami bersama ayah kami, ustaz pun berada mungkin rapat sikit dengan ayah, bukan orang lain pun, ketika kita berjalan bersama bertiga kan. Jadi pelik keadaan bila mana masyarakat yang tak kenal siapa lelaki tu, dan terus judge. Ni yang dia katakan sangat dahsyat. Oh, ada juga. Ada macam-macam. Oh, pasal masa tu kita pergi dengan aku Ya. Yeah. Oh, jadi saya duduk rapat. Okey, saya tak ingat. Lepas ada lelaki lain lagi tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Sebenarnya yang rapat tu, ada seorang lelaki yang tak biasa dilihat tu, itu sebenarnya ayah ustaz. So, memang saya rapatlah dengan ayah tu. Oh. Macam-macam. Jadi kita lihat benda yang bukan-bukan, benda yang tak betul, tapi untuk meraih like, meraih apa, jadi marketing dia tu, menaikkan rating dia tu, menaikkan rating. Siapa saja yang menulis, siapa saja yang share tu, kita rasakan ini satu benda yang tidak betul dan tidak sepatutnya berlaku. Jadi tapi benda tu untuk jadikan tarikan, orang mudahkan jadikan benda jadi sensasi. Saya lihat benda tu benda yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi macam mana mereka tidak ada rasa bersalah, terus membiarkan benda tu berluasa dan terus mengecam tanpa tahu perkara yang sebenar. Itu sangat-sangat dahsyat lah. Sebab tu Nabi dulu, kalau saya baca lah, sebagai saya orang awam kan, membaca kisah Nabi dulu, Nabi dikecam, diteruk, tapi inilah nasihat motivasi juga kepada kita lah. Nabi diberi ayat oleh Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nabi kata, Allah bila Nabi mengadu, dikecam, dihina dan sebagainya, Allah berfirman, maksudnya irfa', jauhilah, elaklah, tolaklah dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik tindakan, sebaik-baik perkataan, dan Allah Maha mengetahui apa mereka lakukan. Jadi kita lihat sini, itulah antara caranya. Satu cara lah kita jauhlah, kita tak payah layanlah perkara-perkara ini yang boleh memperlahankan langkah kita yang jauh lagi kita nak pergi, dan kita biar kita boleh memberi kepada yang masih mahu menerima. Ramai yang mahu menerima ustazah, ramai yang sayangkan ustazah, ramai yang masih inginkan ilmu ustazah. Jadi kita tumpu kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya rasa ramai lagi yang masih lagi kita perlu dakwah lagi jauh, mungkin jauh bagi mereka yang belum menerima atau kenal dengan ustazah. Jadi kita perlu pergi kepada mereka yang ingin kenal ustazah. Jadi itulah perkara yang kita perlu fikirkan, maksudnya memberi kepada yang ingin menerima. Yang menolak mentah-mentah, yang dah ada blockage dalam kepala mereka ni, sentiasa ada block. Kalau kita bercakap macam ni, akan ada lagi muncul video baru, akan ada tulisan-tulisan baru, akan ada perkongsian baru, akan ada sharing yang baru, akan ada berita-berita yang baru untuk sensasikan atau menaikkan rating masing-masing individu ataupun siapa sahaja. Dia akan terus akan berlaku. Namun begitu, masa berlalu, semuanya akan dilupakan, dan ketika itu insya-Allah lah kita boleh lihat kebenaran di mana. Kita boleh lihat apa yang lebih penting. Yang pastinya benda itu akan dihisap. Apa jua tulisan kita akan dihisap, kecaman kita akan dihisap, pujian kita pun akan dihisap, sokongan kita pun akan dihisap. Semua yang kita tulis
semua akan dihisap. Jadi seandainya yang ni lah benda yang besar adalah jiwa ustazah sebenarnya. Saya pun tak mampu untuk menenangkan, tetapi ustazah sungguh kuatlah. Sebab punya mental yang kuat untuk hadapi semua inilah. Itu yang saya lihat kekuatan ustazah sebenarnya. Dan dengan sokongan dan juga doa semua lebih menguatkan ustazah, insya-Allah. Panjang pula cakap. Alhamdulillah Encik, terima kasih banyak. Tu je. Boleh lagi Encik nak sambung? Lagi. Boleh lah ni. Dah lama. Subhanallah, saya suka nak quote kata-kata Ustaz. Semua ni akan berlalu. Memang betul kan, Malaysia ni kan ada banyak isu viral. Bila masuk ada viral baru, tenggelam. Viral lah. Ni, kejap timbul, kejap tenggelam. Walaupun ini akan berlalu, tapi fitnah, catatan fitnah kekal ya. Catatan perkataan keji, perkataan hina, perkataan-perkataan sangka buruk kekal tuan-puan sekalian. Ia telah dicatat oleh para malaikat. Ia telah dirakam. Jadi, untuk daripada saya, memang saya tak layak pun nak memaafkan orang. Sebab ada orang kata, nak maafkan apa, memang salah dia. Kalau pun ada orang yang bersalah tuan-puan sekalian, tidak selayaknya pun kita hina. Bukan hanya kerana orang itu salah, maka orang itu layak dicerca, dihina, dimaki, dipanggil. Mak ayah saya berikan nama saya Elo Asma. Dia eja Semak. S-E-M-A-K. Lepas tu nama ayah saya adalah nama Nabi ya. Nabi Harun. Dia eja dengan ejaan yang teruk. Kadang saya tengok ada yang eja dan dia bukan fake account. Memang orang yang ada gambar family apa semua. Saya cuma tegur, Tuan ejek nama saya okey, tapi jangan ejek nama ayah saya. Arwah ayah saya tak ada kaitan pun dengan apa yang Tuan benci. Satu lagi, nama arwah ayah saya tu nama seorang Nabi ya. Kadang sampai tahap tu tuan-puan sekalian. Jadi Masya Allah, ingatlah apa yang kita tulis, apa yang kita cakap, itu dicatat.